Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizal Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 2 Mei 2023. Status tuntutan harta sepencarian melebihi 2 bilion ringgit yang difaikan Balu Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jajis Puan Sri Dr. Kalsum Ismail terhadap 4 anak dan ibu mentuanya akan dimaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah esok. Terdahulu, Nur Husniah Husin yang turut mewakili Dr. Kalsum Plentih memaklumkan pihaknya memohon penangguhan prosidi melalui sepucuk surat kepada mahkamah pada 18 April lalu. Mahkamah kemudian menetapkan prosidi ditangguhkan sehingga 2.30 petang esok dan didengar secara tertutup. Dalam prosiding tersebut, peguam-peguam syari'i Nur Hidayah A. Bakar dan Farhan Hazi Muhammad mewakili Ibu Allahyarham Jamaluddin Aminah Abdullah 89 tahun selaku defendant kelima. Sementara itu, Nur Hidayah ketika ditemui pihak media di luar mahkamah memberitahu pihaknya membantah penangguhan itu dan mahukan status perkembangan penyelesaian diumumkan hari ini. Mahkamah sepatutnya menetapkan hari ini bagi membolehkan pihak-pihak memaklumkan jika terdapat hasil perbincangan yang dipersetujui untuk direkodkan. Pada 1 November 2022, Mahkamah Tinggi Syariah diberitahu kes tuntutan harta sepencarian berjumlah 2 bilion ringgit mungkin akan diselesaikan tanpa melalui perbicaraan. Dr. Kalsum memfailkan tuntutan harta sepencarian termasuk 20 hartanah di Malaysia, Mekah serta beberapa buah syarikat pada Oktober 2018 dengan menamakan anaknya Ikuan Hafiz, Nur Anis, Nurul Alia, Nur Adila dan ibu mentuanya sebagai defendant. Bekas Ahli Parlimen Rembau Khairy Jamaluddin dan bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syaril Sufian Hamdan dilihat sebagai ahli politik yang memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai calon Perdana Menteri mewakili DAP. Dalam siaran podcast keluar sekejap di laman YouTube hari ini, bekas Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Min secara terbuka menyatakan keperluan untuk kedua-dua ahli politik berkenaan menyertai DAP. Kian Min memberi jawapan itu ketika ditanya sama ada Khairy dan Syaril patut menyertai parti berkenaan. Dalam perkembangan politik semasa, Syaril memberitahu tidak akan bertanding dalam PRN akan datang kerana dirinya masih ahli UMNO. Sementara itu, Khairy pula dikatakan tidak akan bersama UMNO dan PH, sebaliknya dijangka bersama Perikatan Nasional seperti dakwaan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan semalam. Setahu saya adalah kaki bodek adalah Nur Omar. Itu jawapan balas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Isham Jalir terhadap dakwaan Tan Sri Nur Omar bahawa UMNO kini hanya ditunjangi kaki bodek. Dalam hantaran di laman Facebooknya hari ini, Isham mendedahkan sikap bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang itu yang pernah membodek bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memegang jawatan menteri. Tidak cukup dengan itu, Isham memberitahu Nur Omar juga pernah membodeknya sewaktu berkhidmat di Pejabat Perdana Menteri. Dalam hantaran sama, Isham yang pernah memegang jawatan Ketua Penerangan UMNO kesal dengan tindakan Nur Omar yang diibaratkan kacang lupakan kulit selepas bertindak mengutuk dan mencaci UMNO selepas beberapa bulan meninggalkan parti itu. Dalam masa sama, Nur Omar diingatkan agar tidak melupakan UMNO sebagai parti yang banyak berjasa kepadanya. Gabungan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH didakwa masih belum memuktamadkan rundingan agihan kerusi untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN. Ketua Pemuda UMNO Selangor Datuk Muhammad Imran Tamrin berkata perkara itu belum dimaklumkan oleh jawatankuasa rundingan untuk sebarang keputusan dibuat membolehkan jawatankuasa pelaksanaan memulakan kempen. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN itu, UMNO mencadangkan untuk bertanding dalam kawasan DUN dalam setiap 22 parlimen di seluruh negeri serta berhasrat merampas kembali kerusi dimenangi bersatu yang melompat parti sebelum ini. Terdahulu, pengerusi PH Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan rundingan agihan kerusi dimuktamadkan pada Ahad lalu untuk dibawa kepada rundingan di peringkat pimpinan pusat BNPH. Malah Menteri Besar Selangor itu memaklumkan
memaklumkan berlaku pertindihan kerusi antara PH dan BN melibatkan 20% daripada 56 kerusi, namun yakin perkara tersebut akan diselesaikan di peringkat pusat. Bagaimanapun, Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan sebelum ini dilapor menyatakan gabungan BN-PH belum memuktamadkan sebarang agihan kerusi pada PRN nanti. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Nasib pengasas Rumah Bonda Siti Bainon Ahmad Razali 31 yang disabit kesalahan atas tuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down atau dikenali sebagai Bella bakal diketahui esok di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Keputusan akhir terhadap dua pertuduhan yang didakwa ke atasnya akan ditentukan Hakim Izralizam Sanusi esok pagi. Pada 9 Mac lalu, pihak pembelaan menutup kesnya apabila Peguam Muhammad Farhan Ma'ruf yang mewakili Siti Bainon memaklumkan kepada mahkamah pihaknya menutup kes selepas saksi pembelaan ke-8 selesai memberi keterangan. Hakim Izralizam kemudiannya memerintahkan pihaknya memfailkan hujahan bertulis pada 7 April manakala 14 April bagi hujahan balas sebelum memutuskan esok bagi keputusan sama ada Siti Bainon akan disabitkan kesalahan atau dibebaskan. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Siti Bainon didakwa mengabai dan menganiaya sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi antara Februari hingga Jun 2021 dan didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seorang budak lelaki berusia 12 tahun meninggal dunia kira-kira pukul 7 pagi semalam dipercayai mengalami simptom strok haba. Bapaknya Syahrul Azmi Muhammad Heka, 42 tahun, mendakwa anaknya Airil Syahrin Syahrul disahkan meninggal dunia oleh doktor akibat septic shock secondary to meningoencephalitis di Hospital Encik Besar Hajah Kalsom. Katanya anak kedua daripada 4 beradik itu mengalami simptom demam, tidak berpeluh, kekejangan otot, muntah, terkencing, terberak dan meracau kira-kira pukul 10 malam kemarin sebelum dibawa ke hospital. Hospital memaklumkan anaknya mengalami strok haba hingga menyebabkan buah pinggang terjejas, imej X-ray dadanya berwarna putih selain terkena radang otak. Jenazah remaja tersebut dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bentong semalam. Kita beralih ke berita dunia. Sekumpulan lelaki bersenjata merompak barang kemas bernilai jutaan pound di sebuah butik burgery di Paris dan ini merupakan kejadian rompakan yang kedua berlaku dalam tempoh 2 tahun. Ketika kejadian, 3 lelaki tiba di kedai barang kemas mewah itu dan melakukan rompakan pada petang Sabtu lalu sambil disaksikan puluhan pelancong dan pejalan kaki yang berada di kawasan terbabit. Menurut sumber penyiasat, perompak berkenaan membawa senapang dan memasukkan barang kemas yang dicuri ke dalam beg. Perompak berkenaan bertindak memukul seorang pengawal keselamatan di bahagian kepalanya sehingga cedera parah. Rakaman video rompakan tular dalam media sosial menunjukkan lelaki bersenjata tersebut mengenakan topi keledar dan balaklava hitam ketika merompak butik mewah itu. Sebelum ini, butik burgery yang sama menjadi sasaran sekumpulan perompak bersenjata pada September 2021. Belgium memutuskan untuk memberi allowance sebanyak 30 sen AS dolar atau RM1.34 bagi setiap kilometer kepada individu yang berbasikal ke tempat kerja. Tidak cukup dengan itu, kerajaan Belgium turut bersetuju untuk memberi pengecualian cukai kepada golongan berbasikal. Pemberian allowance itu bagaimanapun dihadkan kepada 40 km sehari dan turut terpakai bagi pengguna basikal elektrik dan basikal jenis Peak Pedelec. Keputusan pembayaran allowance itu adalah sebahagian daripada perjanjian antara syarikat dalam sektor swasta dan kesatuan sekerja negara berkenaan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklanega. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Berita ekonomi, kerajaan dan industri bersetuju untuk mengekalkan harga runcit minyak masak sawit tulen dalam botol untuk tempoh 8 Mei sehingga 7 Jun depan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, pengekalan harga runcit tersebut melibatkan pembayaran subsidi kepada penggilang-penggilang penapis secara tuntutan bayaran balik berdasarkan bilangan tuntutan sebenar. Menurut KPDN, harga runcit maksimum bagi minyak masak sawit tulen dalam botol pada tempoh tersebut adalah RM6.90 bagi kemasan botol 1 kg, RM13.30 2 kg, RM19.60 3 kg dan RM30.90 bagi 5 kg. Jelasnya adalah menjadi komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup dan menangi isu kenaikan harga bagi mengelakkan kesan kepada pengguna. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% pada mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC yang dijadualkan berlangsung hari ini dan esok. Pengarah program MBA Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata ini berikutan kadar inflasi yang telah turun kepada 3.4% pada Mac dari 3.7% pada Februari. Katanya unjuran tersebut turut mengambil kira ekonomi global yang semakin perlahan terutamanya di Amerika Syarikat selain kadar faedah rizab persekutuan di negara itu tidak lagi akan menaikkan faedah dengan agresif. Sementara itu, penganalisis ekonomi UniKL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid turut mengunjurkan OPR dikekalkan pada kadar yang sama berlandaskan ekonomi negara yang telah mulai perlahan berbanding 2022. Kita ke berita sukan. Malaysia perlu bersedia bagi menewaskan Laos dalam aksi pembukaan Sukan SEA 2023 esok atau bakal berdepan laluan lebih getir. Skuad bola sepak bawah 22 tahun B22 negara yang berlepas ke Kemboja hari ini bakal berdepan cabaran getir dalam 3 lagi perlawanan kumpulan B menentang juara 16 kali Thailand Sabtu ini diikuti juara bertahan Vietnam Isnin dan Singapura pada 11 Mei. Pemain kebangsaan Mukhairi Ajmal Mahadi berkata dirinya berjanji untuk menyesuaikan diri dengan pasukan secepat mungkin kerana tidak dapat bermain bersama mereka ketika menjorai Piala Merlion ekoran mengalami jangkitan perut. Terdahulu, Malaysia tewas 0-1 kepada Vietnam pada separuh akhir di Hanoi tahun lalu dan akan cuba menamatkan penantian 12 tahun untuk memenangi ibu segala emas Sukan SEA sejak memenanginya di Jakarta pada 2011. Sukan SEA adalah pantas untuk memberi pendedahan kepada atlet pelapis. Itu penegasan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh ketika menjawab kritikan bahawa sasaran 40 pingat emas yang diletakkan dalam Tamasya Kemboja 2023 terlalu rendah sedangkan Malaysia menghantar kontijen besar iaitu seramai 676 atlet. Menurut Hana, edisi ke-32 Tamasya yang akan membuka tirai di Phnom Penh Jumaat ini memberi peluang kepada atlet muda mencari sebanyak mungkin pengalaman sebelum diketengahkan ke peringkat lebih tinggi seperti Sukan Asia dan Olimpik. Berdasarkan rekod, kontijen negara di Kemboja dibarisi 927 orang, berangkumi 676 atlet dan 251 pegawai yang dijadual menyertai 34 daripada 36 sukan dipertandingkan. Daripada jumlah 676, 387 atlet berusia di bawah 23 tahun, manakala 440 daripadanya hanya membuat penampilan sulung pada Tamasya Dwi tahunan itu. Sebagai penutup 15 minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 3 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.